harapan setinggi gunung, berderai menjadi debu. Mengapakah kisah sedih? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 23 November 2013, kita berada di pusat rawatan saya. Hari ini misi Geng Ora Gunung adalah mesyuarat Geng Ora Gunung kali pertama untuk membincangkan beberapa perkara yang penting berkenaan dengan pertubuhan Geng Ora Gunung, berkenaan dengan hala tuju, dengan keahlian dan berbagai-bagai perkara lagi berkenaan dengan Geng Ora Gunung. Jadi kita menjangkakan mesyuarat akan bermula pada jam 8 malam. Yang mana yang dah sampai dulu, kita akan solat maghrib di sini. Kita masih menunggu kawan-kawan kita yang insya-Allah. Apa harapan? Harapan saya kejayaan Geng Ora Gunung ni adalah untuk kejayaan semua, untuk kegembiraan semua, untuk keceriaan semua orang. Jadi as long semua orang happy, saya happy. Boleh cerita sikit sejarah? Sejarah pertubuhan Geng Ora Gunung ni, sebenarnya saya dah dulu-dulu lah, lama saya simpan impian ataupun cita-cita ataupun hasrat untuk menubuhkan satu pertubuhan yang berkaitan dengan aktiviti outdoor, terutamanya berkenaan dengan pendakian gunung-gunung di Malaysia ataupun di mana-mana saja, pendakian gunung, pendakian bukit, begitulah. Jadi ditakdirkan Allah Ta'ala saya berjumpa dengan Cik Arif, dan kita telah memulakan beberapa misi-misi awal Geng Ora Gunung, termasuklah mendaki Gunung Kinabalu sejarah awal, dan juga kenangan yang tidak dapat dilupakan adalah mendaki Bukit Tabur pada hari raya ke berapa? Hari raya ke berapa tu? Hari raya kedua, ketiga. Hari raya raya betul. Semata-mata kerana nak training sebenarnya. Dan juga mendaki beberapa bukit yang lain, dan ketika itu beberapa pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh Encik Arif. Sakit perut. Okay, itu sejarah asal. Jadi kita ada beberapa orang yang awal, termasuk Cik Nuzul yang ada sampai sekarang, kemudian Echa, Redolf, Azmi. Jadi mereka ni orang lama, tapi nak buat macam mana kan, mungkin mereka pun sibuk dengan urusan masing-masing, jadi kita pun tak boleh nak paksa apa-apa kan. So sebab Geng Ora Gunung ni satu pertubuhan yang sukarela, minat, suka, join, tak suka, lebar. Begitulah mereka. Okey, jadi kemudian fasa kedua, kehadiran beberapa orang pendaki seperti Lina Danish, seperti Abang Mat Yusof, Sam, beberapa orang yang lain. Jadi mereka ini adalah pencetus gelombang Geng Ora Gunung kali kedua. Jadi mereka ini asbab daripada mereka ni seolah-olah satu kebangkitan semula Geng Ora Gunung setelah gelombang yang pertama, dengan kehilangan beberapa ahli seperti Echa, Redok dan Azmi. Jadi ini adalah kebangkitan kedua. Jadi berterusan sampai ke hari ini, hingga kita memutuskan ataupun membuat keputusan untuk mengadakan mesyuarat Geng Ora Gunung kerana memandangkan ahli semakin ramai, kerana memandangkan ahli-ahli Geng Ora Gunung ini semakin serius ataupun benar-benar aktif dalam pendakian gunung di bawah jenama Geng Ora Gunung. Jadi inilah kita ni hari, insya-Allah kita akan berkumpul dan kita akan mendraftkan ataupun menyusun beberapa perkara yang penting-penting dalam Geng Ora Gunung, insya-Allah. Jadi apa sebenarnya matlamat Geng Ora Gunung tu sebenarnya? Okey, matlamat Geng Ora Gunung ni ialah kita namanya Geng Ora Gunung. Jadi
dia punya aktiviti itu kebanyakannya aktiviti pendakian gunung ataupun aktiviti outdoor. Jadi matlamat sebenarnya adalah untuk cakap apa, membuild up ataupun menjana jati diri, membentuk jati diri yang ampuh dalam kehidupan dunia ni, dalam cakap apa, dalam menempuh kehidupan dunia ni. Dan juga yang paling penting, kalau kita tengok perhatikan lambang Gawara Gunung, ini lambang Gawara Gunung, lambangnya adalah berbentuk sandal Rasulullah SAW, sandal baginda Rasulullah SAW. Jadi lambang ini saja sudah menunjukkan hasrat kita bahawa Geng Aura Gunung ini matlamatnya adalah dunia dan akhirat. Pendakian-pendakian kita ataupun aktiviti-aktiviti kita semuanya nak menghadirkan rasa kecintaan, rasa apa orang cakap, appreciate ataupun menghargai ataupun takjub ataupun membuka mata hati kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang terselindung di sebalik ciptaan-ciptaan dia. Mungkin orang boleh naik gunung, orang kata subhanallah, subhanallah, cantiknya, tapi bila turun gunung apa jadi? Tak sembahyang lah, tak apa lah kan, ataupun tak peduli berkenaan dengan syariat Allah Ta'ala. Jadi inilah apa yang saya cuba terapkan di dalam Geng Aura Gunung, ialah selain daripada aktiviti pendakian, kita nak intipati ketakjuban, intipati orang cakap apabila kita melihat keindahan ciptaan Allah Ta'ala, itu adalah rasa yang kita katakan bergetar dalam hati kita, di mana Allah Ta'ala kata orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, bergetar hati dia. Jadi kita tengok keindahan-keindahan Allah, subhanallah, bergetar hati kita dan menitis air mata kita. Jadi itu adalah pembukaan awal. Apabila kita dah dapat pembukaan awal rasa yang macam tu, kita akan didik, kita akan bentuk apa yang kita rasa boleh ahli-ahli kita untuk lebih istiqamah, lebih berterusan dalam rasa takarrub ataupun menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan, sama ada pendakian maupun kehidupan seharian sehabis daripada pendakian, insya-Allah. Jadi apa yang membezakan Geng Aura Gunung dengan kelab-kelab mendaki gunung yang lain, Ustaz? Pada saya, kelab-kelab yang lain masing-masing ada cakap matlamat ataupun masing-masing ada cakap moto ataupun cakap tagline masing-masing ataupun dengan cara masing-masing, dengan mereka bergembira, kita pun bergembira, mereka pun bergembira dengan cara masing-masing. Tetapi apa yang kita nak serapkan pada ahli-ahli kita adalah ilmu, rasa dan amal. Maksud saya, bila kita kata bila kita naik gunung, kita dapat ilmu apa? Ilmu sabar, ilmu tabah. Lagi gunung mana lah penat kan, perlu kena hujan, basah, beg basah, sabar, teguh, tabah. Dan bila kita di atas puncak, kita takjub ataupun kita menghayati, bergembira, menyambut ketibaan kita di puncak. Okey. Jadi perbezaan tu saya tak dapat nyatakan, pasal saya tak dapat nak komen ada kelab-kelab yang lain, tapi saya boleh komen apa yang ada dalam kelab yang Aura Gunung. Jadi kita nak bawa perasaan yang di atas itu bawa sehingga ke hari-hari seterusnya, insya-Allah. Ni tengah interview ni, reporter Geng Aura Gunung. Ini dia cek usul. Assalamualaikum. Bagi cepat. Cepat ke? Cepat. Baru sampai dah ucapan. Lagi. Lagi ucapan baik ni. Okey, sambung. Jadi itulah dia kalau saya nak cakap perbezaan antara, nanti edit lain ni, perbezaan kelab lain dengan kelab yang Aura Gunung, saya tak dapat menyatakan perbezaan. Mungkin cara mungkin matlamat sama, mendaki gunung, beriadah,
bergembira kan. Tapi kami geng orang gunung ada cara kami sendiri. Itu yang saya boleh cakap. Saya tak boleh komen orang lain punya kelab. Harapan terakhir, Zat. Harapan setinggi gunung.